Generic dan track name. Angiotensin Converting Enzyme ACE. Untuk generic name yang pertama, Peridropil. Untuk track name, Carboxyl. Yang kedua, generic name, Capotropil. Track name, Capoten. Yang ketiga, Enalapril. Untuk track name, Vasotec. Untuk generic name yang keempat, Ramipril. Dan untuk track name, Alatec. Untuk diuretic, generic name, Fusamide. Track name, Lasix. Yang ketiga, calcium channel blocker. Untuk generic name yang pertama, Amlodipine. Untuk track name yang pertama, Bosec. Yang kedua, Nifedipine. Track name, Adlat. Yang ketiga, Verapamil. Track name, Isopin. Yang keempat, Diltiazem. Dan track name, Cardizem. Yang keempat, Angiotensin Receptor Blocker ARB. Untuk generic name yang pertama, Candesertan. Untuk track name, Atakan. Yang kedua, Irbestan. Untuk track name, Abopro. Yang ketiga, Telmisartan. Track name, Micardis. Yang keempat, Valsartan. Track name, Biovan. Yang kelima, Lasatran. Dan untuk track name, Koza. Yang kelima, beta blocker. Generic name yang pertama, Pronanolol. Untuk track name, Indaril. Yang kedua, Metoprolol. Untuk track name, Betalog. Yang keenam, alpha adrenergic blocker. Untuk generic name yang pertama, Prazosin. Untuk track name, Minipres. Yang kedua, Doxazosin. Untuk track name, Cardura. Baiklah, untuk klasifikasi terhadap ubat antihipertensi, yang pertama adalah ubat angiotensin converting enzyme, iaitu berfungsi sebagai menghalang pengeluaran angiotensin. Yang kedua, yang menyebabkan pembuluh darah menjadi sempit dan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua adalah angiotensin receptor blocker, iaitu ARB, yang berfungsi sebagai merencah alpha receptor di otot yang licin dengan mengurangkan vasokontraksi salur darah arteri. Yang ketiga adalah beta blocker, yang berfungsi sebagai menurunkan tekanan darah, merawat masalah jantung seperti sakit dada dan mengawal deritan jantung yang tidak teratur. Selain itu, dia juga digunakan untuk melegakan simptom dengan menekan stimulasi saraf simpatetik ke atas jantung. Yang keempat adalah calcium channel blockers, iaitu berfungsi menghalang pergerakan kalsium ke dalam otot licin jantung untuk mengurangkan afterload. Yang keempat, diuretik, yang berfungsi sebagai menghalang penyerapan semula sodium ke dalam tubuh supaya sodium dan ekstraselular fluid dapat dikeluarkan dari badan, dan ia juga dapat membantu mengurangkan isi pada cecair intravaskular serta mengurangkan cardiac output dengan mengurangkan venous return ke jantung. Dan yang terakhir sekali, alpha blocker merawat gejala pembesaran kelenjar prostat yang dikenali sebagai benign prostatic hypertrophy. Seterusnya, saya akan membincangkan mekanisme of action. Mempunyai 6, iaitu yang pertama adalah diuretik. Diuretik mempunyai 3. Yang pertama adalah diuretik lock, yang menghambat penyerapan sembulan natrium dan klorida di lengkung hilar seperti furosemide. Yang kedua adalah diuretik thiazide. Ini merupakan menghalang penyerapan natrium di tulubus distal. Yang ketiga adalah diuretik hemat kalium. Ini merupakan menghambat aldosteron untuk mempertahankan kalium sambil membuang natrium. Yang kedua adalah angiotensin converting enzyme. Ini merupakan mengurangkan penghasilan angiotensin kedua dan juga mengurangkan vasokonstriksi dan juga meningkatkan parasbradikin yang memperbaiki vasodilatasi. Mechanism of action yang ketiga pula, calcium channel blocker. Mempunyai 3, iaitu vasodilatasi, yang merupakan relaksasi otot polos arteri, memperbesar diameter salur darah dan menurunkan tekanan darah. Yang kedua adalah penurunan kontraktilas jantung. Ini merupakan mengurangkan kekuatan kontraksi otot jantung.
Yang ketiga adalah memperlambatan denyutan jantung yang menghambat listrik pada nodus SA dan AV sehingga menurunkan frekuensi denyutan jantung. Yang keempat adalah angiotensin receptor blocker. Mempunyai 3, iaitu yang pertama adalah penghalang reseptor ATI yang merupakan menghalang angiotensin kedua daripada mengikat pada reseptor AT1. Yang kedua adalah vasodilatasi yang merupakan menghalang tindakan angiotensin kedua. Yang ketiga adalah pengurangan rintasi natrium. Ini merupakan dapat mengurangkan pengeluaran aldosteron dan hormon yang meningkatkan penyerapan natrium di buah pinggang. Mechanism of action yang kelima adalah beta blocker. Beta blocker ini merupakan menghambat reseptor beta-energik seperti reseptor B1 dan B2 yang dipicu oleh hormon interferin dan norepinephrine. Dengan menghalang reseptor B1 di jantung, beta blocker telah mengurangi denyutan jantung sehingga menurunkan tekanan darah. Yang terakhir adalah alpha adrenergic blocker. Ini mempunyai 2 alfa. Yang pertama alpha 1 blocker yang merupakan menghalang norepinephrine daripada mengikat pada reseptor alpha 1 yang terdapat pada otot licin vaskular. Ini menyebabkan relasi otot licin dan ventilasi yang seterusnya dapat menurunkan tekanan darah. Alpha 1 blockers ini juga dapat membantu meredakan otot licin di prostat yang dapat meningkatkan aliran urin pada pesakit yang hyperplasia prostat begin BPH. Manakala alpha 2 blocker pula yang merupakan menghalang reseptor alpha 2 yang berfungsi sebagai pengatur maklum balas. Dengan menghalang reseptor ini, ia boleh meningkatkan pelepasan norepinephrine walaupun kesan klinikalnya kurang jelas berbanding daripada alpha 1 blocker. Seterusnya, apakah kegunaan ubat antihypertension? Ubat antihypertension ini terbagi kepada 6. Yang pertama iaitu alpha adrenergic blocker, di mana ubat ini merawat hypertension dan gejala benign prostatic hyperplasia dengan melegakan otot di saluran darah dan prostat. Seterusnya, ubat angiotensin converting enzyme inhibitor, di mana ubat ini menurunkan tekanan darah dengan menghalang pembentukan angiotensin 2 dan ia juga menyebabkan saluran darah mengembang dan mengurangkan beban kerja jantung. Yang ketiga, iaitu diuretics. Diuretik ini membantu mengurangkan tekanan darah dengan meningkatkan pengeluaran urin untuk mengeluarkan jumlah cecair yang ada di dalam badan. Yang keempat, iaitu beta blocker. Ia merawat hypertension, aritmia, dan kegagalan jantung dengan menghalang hormon epinefrin yang mengurangkan kelajuan denyutan jantung dan aliran darah. Seterusnya, calcium channel blocker membantu mengurangkan tekanan darah dengan menghalang kalsium memasuki sel otot jantung dan saluran darah. Ia juga berfungsi untuk melegakan ketegangan otot. Yang terakhir iaitu angiotensin receptor blocker. Ia menurunkan tekanan darah tinggi dan merawat kegagalan jantung dengan menghambat kesan angiotensin 2. Dan ia juga mengembangkan saluran darah supaya aliran darah menjadi lebih lancar. Seterusnya adalah side effect yang akan dialami oleh pesakit sekiranya mereka mengambil ubat antihypertension. Yang pertama adalah diuretics. Pesakit akan mengalami increase of urination, electrolyte imbalance, seperti low potassium, low magnesium and low sodium. Pesakit akan mengalami dizziness or lightheadedness dan dehydration dan muscle cramps. Seterusnya adalah beta blockers. Pesakit akan mengalami fatigue, depression, cold hands and feet, slow heart rate and sexual dysfunction. Yang ketiga adalah ACE inhibitors. Pesakit akan mengalami dry cough, dizziness, high potassium levels, rash and rarely angioedema, swelling of face, lips and throat.
Yang keempat adalah ARB. Pesakit akan mengalami dizziness, high potassium levels, fatigue, and rarely angioedema. Yang kelima, calcium channel blockers. Pesakit akan mengalami edema in the ankles, dizziness or lightheadedness, flushing, headache, and constipation. Yang terakhir adalah alpha blockers. Seperti side effect yang lain, pesakit akan mengalami dizziness or lightheadedness, especially when standing, fatigue, palpitation, and headache. Contraindications or interactions bagi antihypertension. Yang pertama, age inhibitor. Kontraindikasi hamil, terutama pada trimester pertama dan kedua. Interaksi dapat berinteraksi dengan ubat diuretik yang menyebabkan dehidrasi atau hiperkalemia. Kedua, beta blockers. Kontraindikasi bradycardia. Bradycardia ialah kadar denyutan jantung rehat yang sangat rendah, biasanya bawah 60 denyutan seminit pada orang dewasa. Interaksi penggunaan dengan ubat antihypertension lainnya seperti diuretik atau vasodilator dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang berlebihan. Calcium channel blockers (CCBS). Kontraindikasi sick sinus syndrome, iaitu kumpulan gangguan irama jantung kerana masalah pada sinus node seperti detak jantung terlalu lambat disebut sinus bradycardia. Indikasi gabungan dengan beta blocker dapat menyebabkan bradycardia atau penurunan fungsi jantung. Angiotensin 2 receptor blockers (ARBS). Kontraindikasi gangguan ginjal yang ketiga, manakala indikasi penggunaan dengan diuretik dapat meningkatkan risiko hiperkalemia. Seterusnya, nursing responsibility. Yang pertama, penilaian tanda-tanda vital, pantau tekanan darah, kadar denyutan jantung, kadar pernafasan dan oksigen sebelum dan selepas pemberian ubat. Data baseline untuk mendapatkan sejarah pesakit komprehensif termasuk ubat-ubatan semasa, alahan dan keadaan komorbid, iaitu keadaan di mana pesakit mempunyai lebih daripada satu penyakit. Makmal, semak keputusan makmal yang berkaitan. Yang kedua, ilmu perubatan. Memahami mekanisme tindakan ubat, kesan terapeutik, potensi kesan sampingan dan kontraindikasi. Berhati-hati dengan interaksi ubat dengan ubat lain yang diambil oleh pesakit. Ketahui dos, laluan dan masa yang sesuai. Yang ketiga, pemberian ubat mengikut 7R, iaitu right patient, right medication, right dose, right route, right time, right documentation, and right to refuse. Gunakan teknik pemberian yang betul dan pastikan pencairan dan keserasian yang betul apabila memberi ubat secara intravena. Yang keempat, pendidikan pesakit. Terangkan tujuan ubat dan sebarang kesan sampingan neuropotensi. Mendidik pesakit tentang pengubahsuaian gaya hidup yang melengkapkan kesan ubat. Ajar kepentingan pematuhan kepada regimen yang telah ditetapkan. Yang kelima, pemantauan. Perhatikan kesan terapeutik, kesan buruk dan ketoksikan ubat terhadap pasien. Keenam, penyediaan kecemasan. Bersedia untuk menguruskan tindak balas buruk atau kecemasan dengan menyediakan ubat kecemasan dan peralatan yang diperlukan untuk situasi kecemasan. Yang ketujuh, dokumentasi. Catatkan masa, dos, laluan pemberian ubat, tindak balas pesakit, kesan sampingan dan sebarang intervensi kejururawatan. Yang terakhir, kerjasama. Berkomunikasi dengan pasukan penjagaan kesihatan tentang sebarang kebimbangan atau perubahan penting pesakit, sama ada dari segi kemajuan ataupun kemerosotan. Bekerjasama rapat dengan ahli farmasi untuk memastikan penyediaan dan pemberian ubat yang selamat. Terdapat pelbagai jenis ubat oral antihypertension untuk pesakit, termasuklah ubat diuretik design, inhibitor dan calcium channel blocker seperti amlodipine. Semua ubat oral hypertension ini berbeza bergantung kepada dos, iaitu mengikut
kepada ubat tertentu dan juga keperluan pesakit. Terdapat cara pemberian ubat oral, iaitu sebelum melakukan pemberian ubat, pastikan tekanan darah pesakit diambil dan direkodkan sebelum memulakan rawatan. Yang kedua, pastikan pesakit berada dalam keadaan rehat sebelum mengambil bacaan tekanan darah untuk mendapatkan nilai bacaan yang tepat. Yang ketiga, berikan maklumat tentang jenis ubat yang diambil, cara yang berfungsi dan kesan sampingan yang mungkin akan berlaku. Yang keempat, tekankan kepentingan pengambilan ubat secara teratur dan tak menghentikan ubat tanpa arahan doktor. Yang kelima, pastikan pesakit memahami bentuk ubat yang diambil dan tahu cara pengambilannya. Yang keenam, tetapkan waktu yang konsisten untuk pengambilan ubat sama ada sebelum atau selepas makan, bergantung kepada arahan doktor atau bergantung pada yang telah dipreskripsi oleh doktor. Yang ketujuh, sarankan pesakit untuk mengambil ubat dengan segelas air penuh untuk membantu penyerapan. Yang ke-8, arahkan pesakit untuk memantau tekanan darah secara berkala dan merekodkan bacaan untuk dibawa kepada temu janji yang seterusnya. Minta pesakit untuk melaporkan sebarang kesan, sampingan atau perubahan dalam kesihatan mereka. Yang ke-10, lakukan penilaian berkala untuk menyesuaikan dos ubat jika perlu berdasarkan respon pesakit dan bacaan tekanan darah. Yang ke-11, nasihatkan pesakit untuk menyimpan ubat dengan cara yang betul, seperti ke tempat yang sesuai, kering dan jauh dari cahaya matahari dan juga di luar jangkaan kanak-kanak. Seterusnya, ubat antihypertension secara intravenous. Ubat antihypertension secara intravenous ini biasanya digunakan di dalam situasi kecemasan, yaitu pesakit tidak dapat mengambil ubat secara oral. Ubat antihypertension yang diambil secara intravenous ini memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan keselamatan dan juga keberkesanan perawatan. Berikut adalah cara pemberian ubat secara intravenous. Pertama, pastikan semua peralatan yang disediakan bersih dan juga sterile. Yang kedua, sediakan ubat antihypertension yang sesuai, iaitu labetalol atau esmolol. Yang ketiga, pilih vena yang sesuai untuk memasukkan kateter, iaitu di lengan atau di tangan. Lakukan antiseptik pada kawasan yang telah dipilih. Kemudian, masukkan kateter dengan teknik yang betul untuk elakkan masalah komplikasi. Yang keenam, sambungkan ubat ke kateter dan mulakan infusi dengan kadar yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, pantau tekanan darah pesakit secara berkala untuk menilai keberkesanan ubat. Yang ke-8, perhatikan tanda-tanda vital pesakit termasuk tekanan darah, nadi pernafasan. Dan ke-9, catat sebarang perubahan dalam keadaan pesakit. Yang ke-10, sediakan dos berdasarkan respons pesakit dan juga yang telah deskripsi oleh doktor. Yang ke-9, jika terdapat tanda-tanda komplikasi, hentikan infusi dan laporkan kepada doktor. Yang ke-12, lakukan penilaian lanjut untuk menentukan langkah yang seterusnya. Seterusnya, ubat antihypertension yang diberikan secara intramuskular. Contohnya seperti labetalol, bukan hanya boleh diberikan secara intravenous, tetapi juga boleh diberikan secara intramuskular. Pemberian obat antihypertension secara intramuskular ini biasanya digunakan dalam situasi yang tertentu, sepertinya situasi kecemasan, terutamanya keadaan ataupun apabila akses intravena tidak tersedia. Berikut adalah cara pemberian ubat intramuskular labetalol. Yang pertama, sediakan ubat labetalol dalam bentuk yang sesuai untuk suntikan dan periksa tarikh luput. Yang kedua, sediakan jarum 21 hingga 23 kos, itu saiz jarum, kapas, antiseptik seperti swab alkohol dan guna teknik aseptik.
Pilih tapak suntikan yang sesuai seperti otot deltoid iaitu di bahu atau rectus lateralis di paha, dan pastikan tapak suntikan bersih dan tidak ada tanda jangkitan. Yang keempat, pegang kulit di tapak suntikan dengan satu tangan untuk menegangkan otot. Yang kelima, masukkan jarum dengan sudut 90 darjah ke dalam otot yang disuntik. Yang keenam, setelah ubat disuntik, keluarkan jarum dengan cepat dan tekan kapas di tapak suntikan untuk menghentikan pendarahan. Yang ketujuh, buang jarum suntikan dengan cara yang selamat, iaitu buang dalam syakpin. Yang ke-8, pantau pesakit untuk sebarang reaksi atau kesan sampingan selepas suntikan. Yang ke-9, catat waktu dan ubat dos yang diberikan dalam rekod perubatan pesakit. Seterusnya, ubat antihypertension juga boleh diberikan melalui patch transdermal. Patch transdermal adalah pilihan yang jarang digunakan, namun ini adalah pilihan yang berguna untuk pesakit yang memerlukan pengurusan tekanan darah yang berterusan dan juga pesakit yang tidak boleh mengambil ubat secara oral. Terdapat beberapa langkah penggunaan patch clonidine. Yang pertama, persiapan kulit. Pilih kawasan kulit yang bersih dan kering seperti lengan atau dada. Elakkan kawasan yang mempunyai luka parut dan juga ada iritasi. Yang kedua, pemasangan patch. Keluarkan tampalan dari pembungkusnya dengan hati-hati, tidak menyentuh bahagian pelekat patch. Tekan patch dengan kuat ke kulit dan pastikan melekat dengan baik. Yang ketiga, tempoh penggunaan. Patch ini biasanya digunakan selama 7 hari sahaja, dan selepas tamat tempoh tersebut, patch tersebut perlu dibuang. 4. Penggantian patch. Selepas tamat tempoh penggunaan, tanggalkan patch yang lama dan ganti yang baru di lokasi yang berbeza. Bersihkan kawasan kulit terlebih dahulu sebelum memasang patch yang baru. Menukar patch yang baru jika perlu, iaitu ikut arahan yang telah diberikan oleh doktor. Nasihat untuk penggunaan patch. Ikut arahan doktor, patuh arahan dos dan kekerapan seperti yang telah diarahkan oleh doktor. Pantau kesihatan. Membuat pemeriksaan tekanan darah secara berkala untuk melihat keberkesanan rawatan yang diterima. Yang ketiga, lapor kesan sampingan. Jika mengalami kesan sampingan seperti gatal, alergik pada kulit ataupun ruam, sila lapor kepada doktor dengan segera. Sekian, terima kasih.